taman permainan dan pusat rekreasi. Adakah hanya sekadar perhiasan? Apakah implikasinya terhadap hidup tanpa sebarang kehijauan alam? Ikuti perbincangan You Wartawan sebentar lagi. Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan You Wartawan. Anda juga wartawan bersama dengan saya, hos anda Nurul Hana Ismail. Baiklah, sebenarnya tidak ramai yang menyedari bahawa beberapa minggu lepas, pada 21 hari bulan September 2013, kita telah pun menyambut Hari Taman Sedunia untuk tahun kelima, dan beberapa hari sebelum ini telah kecoh yang mana beberapa penduduk membantah operasi kerajaan yang mana untuk membangunkan sebuah taman yang telah pun cukup sebati dalam diri mereka, taman rekreasi itu. Dan sebenarnya kalau hari ini kita lihat betapa masyarakat sudah mula timbul kesedaran untuk melihat nilai taman rekreasi itu cukup tinggi, kerana pada zaman kini kalau berbandingkan zaman dahulu, kita lihat banyak kawasan yang belum lagi masih dara, tidak disentuh oleh orang dan tidak diteroka. Tapi hari ini hampir ke semua kawasan telah pun diteroka dan dibuat pembangunan. Jadi bayangkan nilai taman rekreasi itu cukup tinggi dalam diri masyarakat kita sebenarnya sekarang ini. Okey, dan hari ini saya tidak kesorangan, saya bersama dengan pembantu penyelidik Institut Kajian Etnik ataupun kita yang juga telah pernah membuat kajian tentang perancangan bandar, dan saya bersama dengan Encik Muhammad Ismail Aminuddin. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Hari ini topik kita ialah mensejahtera alam dan sosio budaya melalui taman rekreasi. Okey, adakah pendapat Encik, adakah sekarang ini kita lihat taman rekreasi kita ini dari segi pengurusannya, dari segi kehijauannya masih kurang ataupun perlu lagi ruang-ruang untuk kita perbaiki? Okey, pada pandangan saya berkenaan dengan taman rekreasi ini, ada beberapa persepsi ataupun tanggapan daripada khasnya bagi penduduk di kawasan miskin bandar, yang mana saya telah terlibat secara partisipasi di dalam kajian kemiskinan bandar dan turun ke lapangan kajian bersama dengan Datuk Dr. Denison Jayasuriya juga daripada Institut Kajian Etnik, dan kami melihat bahawa dari segi pengurusan ataupun penyediaan prasarana infrastruktur untuk kemudahan awam seperti taman rekreasi ini adalah sangat kurang dan tidak diselenggara dengan baik oleh pihak-pihak yang berwajib. Jadi di sini kita boleh lihat adanya kelemahan dari segi penyediaan, kemudahan ataupun penyelenggaraan terhadap penduduk untuk menggunakan kemudahan awam di kawasan-kawasan kediaman mereka. Okey, sebelum kita lanjutkan perbincangan mengenai bagaimana taman rekreasi ini boleh diuruskan dari segi struktur strateginya untuk kita uruskan dengan lebih baik, saya bersama dengan di talian sekarang ini ialah Dr. Nur Azura Muhammadiyah, seorang pakar antropologi dan sosiologi daripada Universiti Islam Antarabangsa. Kita nak bincangkan betapa pentingnya sebenarnya taman rekreasi dalam membentuk sosio budaya masyarakat itu sendiri. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Sihat? Terima kasih bersama kami di Wartawan hari ini. Ya. Baiklah, sekarang ni kita lihat dia begitu masyarakat sebenarnya dan taman ni sebenarnya cukup sebati. Manusia dengan alam ni tidak dapat dipisahkan sama sekali pun sebenarnya. Lagilah taman rekreasi ini, mereka ni banyak menyimpan 1001 kenangan daripada zaman kecil sampailah mereka dewasa, kan? Ya, jadi betul. dari segi aspek antropologi dan sosiologi yang saya percaya Doktor pakar, sebenarnya apakah di antara lagi kepentingan taman rekreasi dalam membentuk sosio budaya masyarakat bandar itu sendiri? Okey, terima kasih. Pertamanya kita perlu saya perlu ingatkan kepada masyarakat bahawa taman ada 6 nilai-nilai yang perlu dipupuk, dititik beratkan dari kecil hingga kita dewasa. Dan 6 nilai-nilai tersebut sedikit sebanyak perlahan-lahan telah hilang dari dalam diri masyarakat kita. Nilai yang pertama adalah utility, kemudian estetik, ecology, functional, contemplative dan juga rekreasi. Jadi sebahagian daripada nilai ini sedikit sebanyak telah berkurangan. Tidak hilang tapi berkurangan. Jadi sekiranya nilai-nilai ini tidak ada, maka masyarakat tidak mampu menghargai, tidak mampu menghormati dan mungkin tidak mahu memelihara dan mempertahankan kewujudan taman-taman. Itu yang pertama. Doktor, sebelum kita pergi, apa sebenarnya punca mereka tidak mahu lagi menghargai ini? Adakah kerana mereka tidak dapat merasakan connection dengan alam tu? Sebab saya rasa cukup mustahil untuk mereka tidak dapat merasakan connection dengan alam itu, kerana kita semua secara fitrahnya memang tidak boleh terpisahkan dengan alam semula jadi. Okey, antara faktor yang utama adalah proses
socialization kita. Okey, dengan keadaan kita yang serba canggih, serba moden sekarang ini, anak-anak dan juga diri kita sendiri tidak dipupuk, tidak didedahkan ataupun tidak diberi pendahan yang secukupnya untuk untuk membuat aktiviti di taman. Bermakna lebih kepada gadget saja? Sorry? Lebih kepada gadget saja ke di situ? Ya, betul. Sebab kalau kita tengok kajian-kajian taman, what we call a leisure socialization, kalau kita sebagai ibu bapa ataupun masyarakat, kita memupuk anak-anak kita, generasi muda dengan gadget-gadget ni. Jadi daripada muda sampailah umur pertengahan dan juga ketua, mereka akan lebih menghargai gadget ini. Jadi pendidikan dari awal adalah amat penting. So if sekiranya proses socialization leisure kita berkenaan tentang alam apa semua, jadi sampai ke ketua, kita akan kita look forward untuk pergi ke taman, untuk duduk di sana, beriadah dan bermacam-macam. Saya percaya doktor sendiri pernah ada pengalaman yang menarik ketika kecil bersama-sama dengan keluarga di taman. Mungkin boleh ceritakan, mungkin boleh relief balik kenangan itu. Berbanding dengan sekarang ni nampak dah tak ada dah semua ni. Pokok-pokok ini dah tak ada dah di sini lagi. Saya bekerja di UIA. Dulu masa saya kecil, ibu bapa saya hujung minggu ataupun masa cuti sekolah, dia akan bawa saya ke Mimaland. So Mimaland pun sekarang dah tak ada. Mimaland di Gombak. I think kalau seusia dengan saya tahulah apa ni Mimaland. Jadi itu satu kerugian yang besar. Kerana bila saya dah berkeluarga, mempunyai anak sendiri, mereka kurang berminat untuk melihat pokok-pokok, mendengar suara burung, nak duduk dekat taman pun dia tak nak. Jadi adalah amat rugi. Kita tidak dapat berkongsi pengalaman dengan anak-anak kita sekarang. Memang it's very nice berada di taman dan memang kita kehilangan saya kira satu aspek yang penting dalam dalam masyarakat kita. Kerana taman perlu diingat kerana taman merupakan salah satu feature yang patut ada dalam komuniti ataupun sesebuah tempat. Baiklah, terima kasih banyak-banyak doktor. Jadi saya percaya satu inisiatif itu perlu dilakukan untuk supaya hubungan manusia dengan alam itu tidak terputus, terutama sekali di kawasan bandar dan juga kawasan urban. Tapi kita akan melihat seketika, kita bincang lebih lanjut lagi tentang isu ini selepas ini di Wartawan. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali. Hari ini kita bercakap tentang bagaimana kita hendak mensejahterakan alam dan sosio budaya melalui taman rekreasi, dan saya bersama dengan pendidik daripada Institut Kajian kita. Okey, tadi kita cakap tentang macam mana pengurusan dari segi pelan inisiatif yang dilakukan oleh Majlis Bandaran contohnya. Sebab saya beberapa minggu sudah setelah pun pergi ke Singapura, saya mengunjungi Pasir Ris. Kawasan Pasir Ris ini satu kawasan di tepi pantai dan juga taman rekreasi yang mana mereka ini mengadakan inisiatif yang mana pihak pengurusan itu kita ada tempat untuk menyewa khemah, menyewa untuk buat barbecue dan sebagainya, dan saya lihat masyarakat yang terlibat yang turut serta dalam tempat itu cukup bertanggungjawab membersihkan kawasan itu, dan juga ada laluan untuk pejalan kaki yang mereka nak berjoging, ada juga laluan untuk berbasikal. Jadi saya cukup kagum dengan cara pengurusan taman di situ. Jadi adakah kita boleh lagi mencontohi negara luar, contohnya Singapura dan negara jiran, macam mana mereka menguruskan taman itu? Mungkin ada sedikit nak tambah? Bagi saya melihat bahawa pelaksanaan ataupun konsep jangka panjang yang disediakan oleh Singapura sendiri, yang mana memupuk kesedaran masyarakat untuk menghargai persekitarannya ataupun terutama di kawasan taman rekreasi ini, maka mereka menyediakan kemudahan-kemudahan seperti yang dinyatakan oleh saudari Hana berkenaan dengan menyediakan tempat berjalan kaki, tempat berbasikal, tempat berbarbecue, ada boleh sewa khemah dan sebagainya. Dan itu menunjukkan bahawa masyarakatnya adalah masyarakat yang peka ataupun mempunyai nilai yang mana mereka menghargai
pemberian ataupun infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan mereka kepada mereka. Maka dari situ wujudnya sentimen-sentimen ataupun nilai yang mampu memberikan cerminan terhadap masyarakat antarabangsa terhadap masyarakat Singapura sendiri. Okey, tadi kita cakap pasal pelan jangka panjang. Adakah negara kita juga sebenarnya menyediakan pelan jangka panjang seperti Singapura? Dia ada 50-year green plan di Singapura. Mana kita lihat sebelum merdeka lagi tadi kita telah merancang bagaimana untuk menghijaukan bandar dan kawasan urban itu. Adakah kita juga ada plan yang serupa yang sedang kita usahakan di sini? Setahu saya setakat ini masih tidak ada satu pelan jangka panjang yang spesifik untuk taman rekreasi ini. Mungkin bagi di pihak Majlis Perbandaran di kawasan berkenaan mungkin ada menyediakan pelan-pelan jangka pendek. Saya ambil contoh seperti di Putrajaya. Sebab saya pernah menetap di sana, maka saya melihat banyak kawasan-kawasan rekreasi yang disediakan oleh Putrajaya Holding dan Perbadanan Putrajaya kepada penduduk di kawasan Putrajaya. Namun ada sedikit kelompangan ataupun kekangan dari segi keterlibatan ataupun partisipasi masyarakat terhadap kawasan-kawasan yang disediakan. Mungkin kekangan itu termasuklah dari segi mereka tidak mampu untuk menyewa kemudahan-kemudahan yang ada seperti di Kelab Tasik mereka nak mengayuh basikal ataupun menggunakan perkhidmatan bot dan sebagainya. Maksudnya ada elemen lain yang memberi kekangan kepada masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses. Okey, cakap tadi pasal partisipasi masyarakat ya, sebab saya percaya tanpa partisipasi masyarakat untuk menggerakkan dan menghijaukan dan membanyakkan lagi taman rekreasi bandar ini, maka pelan kita tu untuk melihat bandar kita ni hijau tidak sampai ke mana. Bagaimana anda lihat untuk kita menggalakkan partisipasi masyarakat itu supaya lebih realistik boleh diamalkan seperti di negara yang saya sebutkan tadi contohnya di Siti Singapura tadi? Okey, macam di negara Singapura, maksudnya masyarakat mempunyai nilai kesedarannya daripada peringkat bawah, maka daripada bawah mereka akan membawa kepada masyarakat, maksudnya daripada keluarga dan membawa kepada masyarakat. Jadi di sini jika dapat dipraktiskan ataupun dipraktikkan di Malaysia, terutamanya contohlah di Putrajaya ataupun di Kuala Lumpur sendiri, kesedaran daripada masyarakat itu sendiri untuk terlibat ataupun untuk menghargai kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh kerajaan, maka di situ kita dapat menyemai rasa sayang ataupun menyemai nilai menyayangi kawasan rekreasi mereka. Atau sebenarnya inisiatif itu perlu digerakkan sendiri oleh kerajaan dahulu. Kemudian kalau mereka lihat sudah ada banyak kemudahan ini, kita perlu jaga. Barulah mereka mungkin boleh turut serta, partisipasi itu turut serta, kita nampak adalah dia punya semangat itu untuk menjaga. Atau sebenarnya kita lihat peruntukan yang diberikan itu kurang untuk menjaga alam sekitar. Atau bagaimana? Mungkin anda ada pendapat dari situ. Okey, saya melihat partisipasi ataupun kesedaran ini tidak semestinya daripada kerajaan untuk diberikan pendedahan kepada masyarakat. Saya memfokuskan terhadap pelajar-pelajar di universiti. Sepatutnya mereka adalah ejen kepada masyarakat. Yang mana mereka datang hasil daripada duit poket masyarakat juga dan perlu berbakti semula kepada masyarakat. Jadi di sini kesedaran itu, saya ambil contoh ada beberapa kawan saya di universiti yang mengamalkan konsep buku jalanan di kawasan-kawasan taman. Maka daripada situ dia secara tak langsung dapat memupuk budaya ilmu dan menghidupkan kawasan-kawasan hijau. Kawasan-kawasan hijau. Betul. Dengan aktiviti seperti membaca puisi, library jalanan dan menyediakan, maka tarikan terhadap pengunjung terhadap kawasan taman rekreasi ini dapat dipertingkatkan. Seperti contoh, mereka menjalankan aktiviti ini di Tasik di Shah Alam. Saya kurang pasti apa nama Tasik di Shah Alam itu. Maka setiap awal bulan ada saja aktiviti yang dan juga aktiviti diskusi melalui buku jalanan yang diusahakan oleh buku jalanan itu. Okey, cukup. Saya rasa itu bentuk aktiviti yang boleh menggalakkan partisipasi masyarakat secara realistik. Betul. Semua boleh turut serta. Baiklah, kita nak beri laluan kepada VT. Kita nak lihat apa komen-komen mereka di Facebook tentang taman rekreasi di Malaysia ini. Taman permainan adalah penting, biar ada fasiliti dan tak semestinya ia diberikan secara percuma demi kebaikan maintenance. Contohnya seperti gym rakyat dan swimming pool RM2 seperti di Kompleks 3K, sekaligus ia menjadi lokasi ramai remaja-remaja beriadah.
Pentingnya taman rekreasi terutamanya di kawasan bandar-bandar ialah ia dapat memberi satu tempat riadah sosial di samping tempat untuk melapangkan fikiran masyarakat yang kini dilihat terlalu sibuk dengan tugasan harian mereka. Selain itu, ia dapat memupuk kesedaran perpaduan masyarakat di kalangan penduduk bandar. Juga nilai-nilai mulia yang dapat disemaikan sekiranya banyak tempat-tempat rekreasi dibina untuk memberi aspirasi kepada sesiapa yang menciptakan alam sekitar. Ianya penting bagi mengelakkan remaja membuat perkara dan benda-benda yang tak patut. Lagi satu, saya perasan kerajaan terlampau taksub membina contohnya shopping kompleks di Johor Bahru sampai tempat untuk beriadah untuk meluangkan masa sesama satu keluarga pun jadi kurang. Mungkin itu adalah salah satu punca utama gejala sosial yang semakin berleluasa. Setiap kawasan perumahan perlu ada padang, taman permainan dan laman rekreasi kerana disitulah tempat untuk melepaskan segala kekusutan. Taman rekreasi sekarang dilihat menjadi pelengkap kepada suatu kawasan perumahan atau yang dekat dengan komuniti. Tidak lengkap sesuatu kawasan komuniti jika tiada taman rekreasi. Anak-anak muda sekarang lebih banyak memanfaatkan taman rekreasi untuk tujuan fitness. Jadi fungsi taman rekreasi sudah menyeluruh, bukan sekadar tempat kanak-kanak atau keluarga menghabiskan masa. Taman rekreasi sebagai balance kepada pembangunan. Tempat yang hijau akan memberikan oksigen, udara yang segar kepada penduduk bandar yang syarat dengan gas karbon dioksida. Taman rekreasi sebagai tempat beriadah, berkumpul, melakukan pelbagai aktiviti kemasyarakatan yang secara tidak langsung menjadi pemangkin kepada perpaduan negara. Itu tadi pendapat-pendapat daripada Facebookers kita di page You Wartawan tentang betapa pentingnya taman rekreasi. Walau bagaimanapun saya lihat sebenarnya mungkin yang kita tadi anda cakap tentang partisipasi. Mungkin saya lihat antara kekurangannya ialah kita kurang identiti dalam taman rekreasi itu sendiri. Kalau kita lihat kan macam di negara maju contohnya di New Zealand, di Australia, mereka begitu menekankan taman rekreasi dari bentuk mekalkan masyarakat pribumi di situ. Jadi orang lihat itu adalah nilai-nilai komersial, nilai-nilai pelancongan yang boleh memberi kejana daripada taman rekreasi itu sendiri. Adakah kita sebenarnya kurang nilai identiti di taman rekreasi kita? Bagi saya melihat bahawa kesedaran yang mana yang seperti kita ketahui bahawa bermula daripada rumah sendiri. Maka kesedaran daripada rumah tu sebenarnya membawa terhadap kesedaran masyarakat. Jadi apabila masyarakat tu kurang peka ataupun kurang punya sensitiviti terhadap taman rekreasi, maka di situ adanya kelemahan yang perlu dibendung ataupun perlu diambil berat oleh kerajaan dalam menggalakkan partisipasi masyarakat terhadap taman rekreasi ini. Kita boleh lihat juga contoh dalam cerita Mr. Bean sendiri kan. Maka mereka dalam cerita itu pun dia menggalakkan banyak penggambarannya di taman-taman rekreasi. Kita boleh tengok adanya aktiviti seperti ada yang duduk senyap saja. Saya tidak pasti apa yang mereka buat dengan tu. Dia ada buat mungkin flash mob di kawasan-kawasan rekreasi. Maka itu adalah satu nilai ataupun satu tarikan pengunjung untuk datang ke taman rekreasi dan menghidupkan kawasan rekreasi berkenaan. Kalau kita lihat kan di Jepun mereka ada taman yang Jepun apa The Rock Garden kan di Jepun, kita lihat itu identiti mereka. Identiti kita pula mungkin saya lihat itu sudah mula macam mengkomersialkan pokok tumbuhan-tumbuhan seperti orkid, seperti bunga-bungaan tempatan. Adakah kita sebenarnya boleh menggunakan elemen-elemen yang kita ada secara natural itu kita gunakan dan kita komersialkan lagi benda itu, jadi menggalakkan kerancakan aktiviti taman rekreasi. Mungkin anda saya nak ada tambah? Melihat contohnya di Taman Warisan di Putrajaya. Mereka kerajaan ada melaksanakan satu kawasan taman yang mana menghijaukan kawasan berkenaan dengan tumbuh-tumbuhan seperti pokok-pokok buah, pokok-pokok bunga, pokok-pokok yang unik, yang mana penduduk ataupun masyarakat jarang untuk mendekati kawasan-kawasan berkenaan. Seperti di Taman Botani Putrajaya juga menyediakan kemudahan seperti yang saya sebutkan. Jadi ada elemen identiti itu, tapi kenapa kadang-kadang kita tidak dapat
ada rasa connection di situ. Kenapa begitu terjadi ya? Sebab mungkin tidak kita dengan jiwa-jiwa anak muda ke atau bagaimana? Mungkin juga dari segi peminggiran, mungkin saya kurang pasti, mungkin peminggiran oleh kerajaan terhadap penduduk-penduduk di kawasan miskin bandar ni. Maka kebanyakan penduduk di Malaysia ni adalah mereka duduk di kawasan bandar, terutamanya saya ambil contoh di Flat Desa Mentari di Petaling Jaya. Mereka tidak mempunyai satu taman permainan ataupun kemudahan yang boleh menyemai ataupun memberi kepada anak-anak di kawasan kejiranan untuk bermain ataupun melakukan riadah dan bertemu dengan kawan-kawan. Jadi di situ nilai yang tidak disemai sejak dia kecil itu akan membawa kepada kehidupan mereka bermasyarakat di Malaysia. Okey, pendapat anda, patutkah kita sebenarnya gunakan satu badan pengurusan swasta ataupun yang berbayar untuk meningkatkan lagi pengurusan taman rekreasi di negara kita? Sebenarnya bagi saya merasakan bahawa penswastaan itu adalah tidak digalakkan, mungkin boleh dilaksanakan, tapi saya tidak menggalakkan penswastaan itu disebabkan hasilnya kemudian kepada rakyat, maka mereka terpaksa membayar kepada syarikat-syarikat yang menyelenggara ataupun menguruskan kawasan-kawasan taman rekreasi ini. Dan kita perlu tahu bahawa masyarakat ini tidak mempunyai pendapatan yang begitu tinggi untuk mereka menyewa barang-barang ataupun kemudahan yang diberikan di kawasan berkenaan. Saya ambil contoh di Putrajaya juga kan. Apabila penduduk nak bersiasia di tasik, maka mereka perlu membayar lebih kurang RM25 hingga RM30 dalam masa 20 minit saja pusing di kawasan taman air itu kan di tasik. Jadi ini memberikan satu kesan terhadap mereka untuk tidak berminat. Mereka berminat sebenarnya, tapi lama kelamaan mereka tidak berminat untuk melakukan aktiviti sedemikian di kawasan mereka. Walhal kemudahan itu disediakan di kawasan taman mereka. Jadi kalau begitu, apakah bentuk anda lihat cara pengurusan yang realistik yang boleh kita laksanakan dalam jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang untuk menggalakkan lagi penyertaan masyarakat di taman rekreasi dan juga menggalakkan lagi memperbanyakkan lagi taman rekreasi di kawasan urban ini? Okey, tidak kerajaan seharusnya memainkan peranan bukan secara total tetapi dari segi penyediaan infrastruktur, pemberian dana dan hebahan aktiviti di kawasan rekreasi berkenaan. Jadi semuanya akhirnya terpulang kepada rakyat ataupun masyarakat untuk berpartisipasi dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. Maksudnya di sini kerajaan perlu menyediakan mungkin menyediakan dana yang secukupnya. Kita boleh tengok di dalam bajet 2013 sendiri tidak ada pun satu tema yang menyentuh terhadap alam sekitar. Boleh juga saya ambil contoh di Bangi, kita ada Tasik Cempaka, tetapi masyarakat ingin berpartisipasi di situ, terdapat kekurangan ataupun kekangan terhadap masyarakat untuk turut serta dalam aktiviti di kawasan berkenaan. Mungkin mereka boleh melantik seseorang yang untuk memantau kawasan taman itu. Mungkin taklah secara 24 jam, tapi adalah shift yang mereka boleh buat dia memantau aktiviti yang dilakukan di kawasan taman rekreasi. Jadi untuk mengelakkan vandalisme dan juga mungkin saya percaya masyarakat juga mereka ada bimbang akan isu-isu keselamatan terhadap anak-anak mereka mungkin. Jadi mungkin mereka mewujudkan satu badan untuk memantau setiap taman rekreasi yang diadakan ini, ataupun mungkin masyarakat boleh turut serta dengan membayar mungkin bayaran sedikitlah untuk bayar mereka betul nak jaga kawasan rekreasi ini. Betul. Okey, baiklah, saya rasa perbincangan ini cukup menarik. Akhir kata, apakah anda lihat satu bentuk pengurusan yang baik, yang ideal yang boleh kita lakukan di Malaysia? Okey, sebenarnya saya tertarik dengan yang mana apabila kerajaan menyediakan satu kawasan ataupun kemudahan di kawasan-kawasan kediaman, maka pemaju-pemaju di kawasan yang memajukan kawasan seharusnya menyahut seruan ataupun yang dilontarkan oleh kerajaan untuk mempertingkatkan kemudahan-kemudahan seperti taman permainan ini, taman rekreasi di kawasan kediaman mereka. Seperti contoh saya boleh lihat di kawasan kediaman saya di flat di Bangi, maka saya boleh lihat anak-anak di kawasan berkenaan yang mana mereka tidak mempunyai kemudahan taman permainan untuk bermain, maka mereka bermain di kaki-kaki lima, bermain bola, dan akhirnya akan menimbulkan satu konflik dalam kalangan jiran. Dan pada mulanya masalahnya adalah
kemudahan ataupun taman permainan dan akhirnya menimbulkan konflik dalam kalangan jiran sini, kejiranan sini. Jadi kita perlu memperbanyakkan lagi kawasan rekreasi agar mereka dapat menggalakkan aktiviti sihat ini dilakukan di kawasan kediaman mereka. Terima kasih banyak-banyak. Saya rasa perbincangan ini cukup santai tapi penuh bermakna. Saya harap sama-samalah kita dengan inisiatif ini kita dapat mensejahterakan alam dan sosial budaya melalui taman rekreasi, insya-Allah. Sehingga kita berjumpa lagi. Kita berhenti di setakat ini saja. Kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Terima kasih banyak.